Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar tahun 1, untuk kelas fiqh minggu ni kita sambung buat buku aktiviti. Jadi saya nak awak buka buku aktiviti muka surat 48. Muka surat 48. Muka surat 48. Kalau baru nak pergi ambil buku, baru nak cari buku, baru nak keluarkan pensel box, stop sekejap video ni, pausekan video ni. Dah sedia buka muka surat, dah sedia pensel pemadam pembaris, baru awak sambung play video. Okey, saya anggap awak dah sedia, jadi saya teruskan. Muka surat 48 dia ada dua soalan. Soalan keempat, soalan kelima yang ada gambar. So untuk hari ni kita buat soalan keempat sahaja, yang atas sahaja. Yang bawah ni nanti, yang bawah ni kita buat pada minggu akan datang. Okey, boleh faham? Kita buat yang atas ni sahaja. Dah bersedia? Kita mulakan. Soalan keempat, suaikan kenyataan dengan tajuk yang betul. Kita akan baca satu persatu, kemudian kita gariskan, suaikan. Dia cara beristinja atau perkara yang membatalkan wuduk. Apa tu cara beristinja? Kita ingat balik, apa tu istinja? Istinja ialah membasuh kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar. Senang cerita, basuh kemaluan lepas berak kencing lah, tu namanya istinja. Jadi cara basuh, cara beristinja macam mana? Itu maksudnya. Perkara yang membatalkan wuduk. Kita semua tahu wuduk tu apa kan? Menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil beserta dengan niat. Itu wuduk. Tapi apa benda yang membuatkan wuduk kita batal? Itu yang kita nak tahu. Okay, so kita tengok satu persatu. Nombor 1, pengsan. Apa tu pengsan? Siapa tahu? Pengsan ni dia tidak sedarkan diri. Dia tidak sedarkan diri. Dia macam tidur, tapi dia bukan tidur. Dia tidak sedarkan diri. Kalau tidur, kita yang pilih, kita yang sengaja baring lah, nak tutup mata lah, nak tidur. Tapi pengsan ni dia berlaku secara tiba-tiba. Kita bukan sengaja nak pengsan. Mungkin sebab badan penat sangat ke, letih sangat, tak larat, dia pengsan. Dia tak sedarkan diri. Okey, pengsan ni cara beristinja ataupun perkara yang membatalkan wuduk. Adakah kita beristinja dengan cara pengsan? Adakah kita basuh berak kencing dengan cara pengsan? Tidak. Adakah wuduk batal kalau kita pengsan? Ya. Jadi jawapan pengsan adalah perkara yang membatalkan wuduk. Gariskan. Pause video ni, dah siap garis, baru awak sambung play. Nombor 2, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Adakah menyentuh kemaluan ni cara beristinja atau perkara yang membatalkan wuduk? Kalau nak basuh berak kencing, adakah sentuh je kemaluan tu dah bersih dah? Ataupun wuduk kita batal kalau kita sentuh kemaluan? Mana satu? Adakah menyentuh kemaluan tu cara beristinja? Maksudnya awak sentuh je kemaluan dah bersih, tak payah basuh, sentuh je. Ataupun wuduk akan batal kalau menyentuh kemaluan? Mana satu? Cara beristinja ke perkara yang membatalkan wuduk? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya, menyentuh kemaluan adalah perkara yang membatalkan wuduk. Sebelum ni saya pernah terangkan, kalau awak berwuduk dah, awak dah ada wuduk, lepas tu mak minta tolong awak basuh berak adik awak yang masih bayi, awak pun basuh pakai tangan. Jadi bila awak sentuh kemaluan adik awak nak cuci dia punya berak kencing,
Sentuh kemaluan dia, wuduk awak batal. Nombor 3. Membaca doa sebelum masuk tandas. Adakah membaca doa sebelum masuk tandas ni cara beristinja atau perkara yang membatalkan wuduk? Cara beristinja ke perkara membatalkan wuduk? Adakah wuduk batal bila kita baca doa sebelum masuk tandas? Tidak. Adakah sebelum kita istinja tu kita baca doa sebelum masuk tandas? Ya. Jadi jawapannya cara beristinja. Kenapa baca doa sebelum masuk tandas adalah cara beristinja? Okey, kalau awak lupa, boleh tengok buku teks muka surat 36. Kita ulang kaji sikit. Tengok cara beristinja. 1. Membaca doa sebelum masuk tandas. 2. Membuang air. 3. Istibra'. 4. Basuh dengan air mutlak dan sabun atau mengesat dengan benda-benda kesat sehingga bersih dan suci. 5. Keluar tandas dengan membaca doa. Ini cara-cara istinja. Jadi, membaca doa sebelum masuk tandas antara cara-cara istinja. Okey, nombor 4. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa yang keluar daripada kubul dan dubur? Berak, kencing, kentut. Adakah berak, kencing, kentut tu adalah cara beristinja? Adakah keluar berak, kencing, kentut tu adalah perkara yang membatalkan wuduk? Mana satu jawapannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya, ia adalah perkara yang membatalkan wuduk. Berak, kencing, kentut, dia membatalkan wuduk. 5. Basuh dengan air dan sabun hingga bersih dan suci. Adakah basuh dengan air dan sabun sehingga bersih dan suci ni cara beristinja atau perkara yang membatalkan wuduk? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya cara beristinja. Tadi kita dah tunjuk dekat buku teks muka surat 36. Yang pertama, membaca doa sebelum masuk tandas. Yang kedua, membuang air. Yang ketiga, istibra'. Yang keempat, inilah yang keempat, basuh dengan air mutlak dan sabun sehingga bersih dan suci. So, ini adalah cara beristinja. Habis. Dah siap. Alright. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih kerana buat. Macam biasa, dah siap tak payah hantar. InsyaAllah buka sekolah nanti saya tanda buku awak. Dan soalan bawah tu yang ada gambar tu kita buat pada kelas PDPR yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.